السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita sama-sama selawat kepada Nabi kita dengan penuh kasih sayang dan muhabbat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Yang saya muliakan Tuan Moderator, para masyayikh, tuan-tuan guru, bapa-bapa, asatizah kiram, para salikin, muridin, hadirin hadirat, muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa kerdil sekali duduk atas ni. Tapi apakan daya, pihak Rustia telah memerintahkan saya untuk duduk di sini di depan para masyayikh. Maka imtisalan awamir, saya anggap sebagai menurut perintah para Rustia, maka saya duduk malam ini masa yang ada pada saya di antara maghrib dan isyak, insya-Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para masyayikh tawajuh pada saya, Allah taala keluarkan ilham daripadanya, insya-Allah. Ayat yang saya baca tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti tidak akan bagi faedah. Dua perkara Allah Taala sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak lagi harta akan membagi faedah, wala banun, tidak juga anak pinak akan bagi faedah kepada kita. Kenapa atas dunia ni manusia beriktimat, bertongkat dengan dua perkara. Pertamanya, mereka akan beriktimat, bertongkat dengan harta. Kalau mereka ada harta, mereka kata mereka boleh beli segala-galanya. Mereka akan tenang, mereka akan hidup gembira dan sempurna. Sedangkan kalau kita ada harta, mungkin kita boleh beli spek, tetapi kita tak akan dapat membeli penglihatan yang jelas. Satu orang ada harta, dia boleh beli pakaian, libas yang cantik, tetapi dia tak dapat membeli kecantikan. Satu orang yang ada duit, mungkin dia boleh beli kitab, tetapi dia tak dapat beli ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang ada duit, dia boleh beli tilam yang empuk, tetapi dia tak dapat beli tidur yang lena. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Atas dunia lagi manusia bertongkat dengan harta. Kalau ada harta, mereka kata mereka dapat selesai segala perkara. Tetapi di hari kiamat nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak harta, tidak anak pinak akan bagi faedah. Bila manusia telah tua, sudah pencen, waktu itu mereka bertongkat dengan apa pula? Banun. Dia kata salah satu anak aku doktor, yang kedua anak aku profesor, yang ketiga anak aku apa lagi, influencer zaman sekarang ni. Maka dia bergantung pada anak dia pula. Maka Allah Ta'ala kata hari kiamat nanti tidak akan bagi faedah, baik harta, baik anak pinak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sekeping hati yang bernama qalbun salim. Ulama telah beri beberapa taksim kepada hati ini. Pembahagian pertama hati, ulama bagi kepada satu, qalbun salim. Qalbun, hati yang sejahtera, suci, bersih daripada segala syirik,
segala mazmumah, penyakit-penyakit hati, riak, takabur, hasad, dengki dan segalanya. Dia bawa mari sekeping hati yang qalbun salim. Jadi lawan kepada qalbun salim adalah qalbun saqim, hati yang sakit. Hati yang sakit, sakit apa? Tuan-tuan, ajibnya atas dunia ni, penyakit yang paling bahaya sekali dari segi fizikalnya adalah penyakit hati. Kanser, penyakit jantung dan sebagainya. Dan banyak-banyak penyakit tadi, penyakit hatilah yang paling bahaya sekali. Yakni penyakit dalaman. Allah Ta'ala sebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah Ta'ala tambahkan penyakit hati, hasad yang ada pada mereka tadi. Masyayikh menyebut banyak-banyak penyakit hati, banyak-banyak penyakit yang paling bahaya adalah penyakit hati. Dan banyak-banyak penyakit hati yang paling bahaya adalah menyakiti hati. Banyak-banyak penyakit yang paling bahaya adalah penyakit hati. Riya, takabur, hasad, dengki. Dan banyak-banyak penyakit hati menyakiti hati. Hari ini kita buat kerja, perkataan kita, call kita, af'al kita, kita tak perasan pun yang orang membawa diri daripada kita. Mulut kita seakan-akan laser, menyakiti hati orang lain. Jadi pembahagian pertama qalbun salim dengan qalbun saqim. Apa yang sakit itu? Darah tinggi ke? Kencing manis ke? Gauk ke? Tak. Itu adalah penyakit dalaman. Pembahagian yang kedua, ulama kata satu qalbun salim, qalbun saqim. Satu lagi qalbun ghafil dengan qalbun munib. Wa jaa biqalbin munib. Mereka datang kepada Allah membawa sekeping hati yang munib, kembali bertaubah, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahagian yang ketiga, ulama kata qalbun hayy. Lawan dia adalah qalbun mayyit. Hati yang hidup dan hati yang mati. Maka majlis malam ini adalah kita nak teropong hati kita ni. Adakah kita mempunyai qalbun salim ataupun kita qalbun saqim? Adakah kita mempunyai qalbun ghafil ataupun qalbun munib? Adakah kita mempunyai qalbun hayy, hati yang hidup, ataupun hati kita telah pun mati? Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan hati-hati kita semua. Amin. Tak dengar tuan-tuan? Tak nak hidup hati kok? Amin. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan hati kita semua. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk merosakkan hati ni, dia tak perlu usaha yang berpanjangan. Tetapi untuk memakmurkan, untuk menghidup, untuk mengabadkan hati ini, dia perlu satu proses yang berterusan. Tadrijan, step by step, barulah dia datang kepada hati yang bersih. Tadi pembentang kita menyebut proses pertama takhliyah, mengosongkan hati daripada segala mazmumah, riya, takabur, hasad, dengki daripada hati kita ni. Daripada takhliyah datang proses yang kedua, tahliyah, proses mengisi dan memperhiaskan hati kita dengan sifat-sifat mahmudah, sabar, tawakul, taqwa, tahammul dan sebagainya. Dan proses yang ketiga barulah proses yang disebut sebagai tajalli. Tajalliat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dalam hati kita. Ulama menyebut qalbul mu'min arsyullah, arsyur rahman. Hati orang mukmin itu arasy rahman. Bila sebut arasy rahman ataupun baitur rahman, bukan bermakna Allah Ta'ala menempat di situ. La haula wala na'udzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada satu zat, laisa bijismin wala bi'aradin wala bijauharin wala yamurru alaihi zaman wala yashtamilu alaihi al-makan. Bila kita kata Kaabah Allah, Ka'batullah, Baitullah, bukan makna Allah bertempat di situ, na'udzubillah, paling azamillah. Tetapi maksud apa? Tajaliyat zatiyah, tertumpu di situ. Demikian bila mana hati kita telah ditakhliyah, dikosongkan, ditazkiyah, telah diislahkan, kemudian telah ditahliyah, telah disucikan, telah diperhiaskan dengan sifat-sifat mahmudah, taqwa, tahammul dan segala sifat-sifat yang baik, barulah tahliyah atau tajalli Allah akan masuk dalam hati kita. Itu masuk qalbul mu'min arsyullah. Hadis lain-lain Nabi SAW menyebut melalui hadis qudsi bahawa la yasa'uni ardi wala samai,
lakin yas'uni qalbu 'abdil mu'min. Aku tidak memenuhi langit ataupun bumi, tapi aku akan memenuhi hati abdul mukmin, hamba Allah yang mukmin. Maksud apa? Rahmat Allah, muhabbat Allah, cinta Allah, kasih saya akan masuk memenuhi dalam hati orang yang mukmin. Jadi sebab itulah proses pertama dalam tasawuf adalah mereka tumpu kepada hati. Nabi SAW bersabda dalam mana hadis yang saya baca pada muqaddimah tadi, ala inna fil jasadil mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh. Ketahuilah bahawa dalam diri anak Adam itu ada seketul daging. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Bila betul daging tadi, betullah segala anggota badan yang lain. Mata akan melihat dengan tempat yang betul, tangan akan memegang dengan perintah dan syariat Allah, kaki akan berjalan di tempat apa yang disuruh Allah. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan bila rosak seketul daging tadi, maka rosak habislah segala mata yang memandang, tangan yang memegang, kaki yang berjalan, fikiran yang memikirkan dan sebagainya. Kemudian sebagai memfokuskan pada sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ala, ketahuilah, tawajuhlah, wahiyal qalb. 3 kali Nabi ulang, wahiyal qalb, wahiyal qalb. Ianya adalah hati. Ianya adalah hati. Ianya adalah hati. Maka tajuk kita hari ini adalah hati sebagai wilayah tilikan ilahi. Pagi tadi pembentang kita cerita tentang martabat 7 Nur Muhammad, Masya Allah. Tapi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya bermula daripada hati kita. Dan hatilah tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia maupun akhirat. Atas dunia ni Allah Taala tilik hati kita. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa amwalikum. Inna Allah la yanzur ila suwarikum. Allah Ta'ala tak tengok, tak tilik kepada rupa paras kamu. Cantik ke, huduh, mata bulat ke, mata lepeh ke, hidung mancung ke, kemek. Wala amwalikum, tidak pada harta kamu, berapa banyak aset duit dalam bank, berapa banyak kebun getah, berapa banyak. Tak. Walakinna yanzuru ila qulubikum. Tempat yang Allah Ta'ala nak tilik hati kamu. Hati kamu Allah Ta'ala nak tilik. Wa amalikum, dan amalan kamu. Malangnya hari ini tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tempat yang Allah Ta'ala nak tilik itu kita tak perhiaskan dia, tak make upkan dia, tak cantikkan dia, tak tazkiyahkan dia, tak takhliyahkan dia. Kita lebih banyak, bila sebut kita sini, kita tempat lain lah. Orang sini semua baik-baik. Ya. Bangun pagi, masuk tandas, tengok cermin, tengok hati dulu ke tengok muka dulu? Tengok mata, ada tarik mata ke tak? Ada tarik lalak kat mana? Rambut kusuk masai ke tak? Itu yang tempat tilik kita. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mahu lihat hati kita. Qulubikum, hati kamu ni. Bagaimana keyakinan kamu kepada aku? Bagaimana tawakul kamu, pengharapan aku kepada kamu? Semalam tahajud buat ke tak? Muraqabah, zikir setara mana semalam? Mengumpat orang banyak mana semalam? Muhasabah, muraqabah. Tengok pada hati. Sekarang pun saya tengok hati saya, tuan-tuan tengok hati tuan-tuan. Dan itulah tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia Allah Taala mahukan hati, dan akhirat juga Allah Subhanahu Wa Taala mahukan hati. Allah Taala mahu tengok hati kita tuan-tuan. Di dunia dan akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tak akan bagi manfaat lagi harta dan anak pinak, melainkan mereka yang datang kepada Allah membawa qalbun salim. Hadirin hadirat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sebut tadi, untuk merosakkan hati dia tak perlu proses yang panjang. Seperti mana hari ini kalau kita ada satu rumah di kebun yang lama, kita biarkan. Rumah banglo tadi lama dah, kita tak apa, tebang rumputnya, tak racun rumputnya, tinggal tak sampai 2 minggu, lalang dah habis melepasi rumah kita. Tak perlu proses nak mengotorkan rumah ni. Tapi untuk membersihkan rumah tadi, dia perlu proses. Sikit-sikit tebah, sikit-sikit depan rumah, lepas tu masuk dalam rumah, lepas tu kita bersih lantainya, atapnya, dindingnya, lepas tu baru kita pasang kapet, kita pasang perfume dan sebagainya, barulah dia bersih.
Step by step. Tapi nak rosakkan hati tak payah tuan-tuan. Duduk satu malam kita lalai, duduk dalam keadaan lalai. Fatala alimul amad faqasat qulubuhum. Duduk dalam keadaan yang lalai berpanjangan, ghaflah. Faqasat qulubuhum, lalu keraslah hati mereka itu. Kan? Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sepasang mata, sepasang telinga. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sepasang tangan, sepasang kaki. Dan ajibnya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita hanya satu hati. Setiap orang ada satu hati. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah Subhanahu wa taala tak kurniakan kepada seorang itu dua hati di dalam dada dia. Tak mungkin ada dua hati. Allah Ta'ala hanya kurniakan satu hati, dan Allah Ta'ala mahukan hati ini hanya saja diserahkan kepada Allah yang satu. Sebut subhanallah. Kat majlis zikir, sepasang masa, sepasang mata, sepasang telinga, sepasang kaki, tapi hati satu. Dan hati yang satu Allah Ta'ala mahu kita serahkan kepada Allah yang satu. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin satu orang itu ada satu hati, kemudian dalam masa yang sama, hati yang sama diserahkan kepada Rahman, hati yang sama diserahkan kepada syaitan. Allah Subhanahu wa taala hanya mahu khalisatan, menyerahkan hati kita ini ada hanya kepada Rahman. Tak boleh ya kita cinta Allah, kita kata kita cinta Allah, cinta Rahman, dalam masa yang sama kita cinta dunia, cinta makhluk, cinta ma siwa Allah. Allah mahukan hati kita hanya disematkan hanya cinta, muhabbat, kasih sayang Allah dalam hati kita. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hari ini bagaimana nak masuk cinta muhabbat Allah dalam hati kita, sedangkan dalam hati kita dipenuhi dengan taswir, gambar-gambar, patung-patung masih Allah selain Allah. Ada orang dalam hati dia ada gambar-gambar dunia, ada orang ada gambar-gambar harta benda, ada orang ada gambar-gambar duit dalam bank, ada orang ada gambar-gambar bisnes, ada orang pelbagai taswir gambar dalam hati dia. Tuan-tuan, ajib. Satu masalah fiqh, ulama menyebut, ulama kita di depan mereka lebih maklum. Dalam satu hadis menyebut la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala taswir, atau kama qala. Bahawa malaikat tidak akan masuk dalam satu rumah yang mana di dalamnya ada kalbun, anjing, dan juga taswir, surah. Saya tak mahu bahas panjang taswir itu gambar yang ziruh ataupun tidak ziruh, gambar yang berbayang, tak berbayang, patung ke apa. Tapi disebut taswir, ada gambar. Kita ambil umum, kalau rumah itu ada gambar, malaikat tak masuk. Murad malaikat di sini adalah malaikat rahmah. Bukan malikil maut. Malikil maut dia terjah saja, ada gambar tak ada gambar, ada patung tak ada patung, dia terjah saja. Yang dimasukkan di sini adalah malaikat rahmat tidak akan masuk dalam rumah yang mana ada taswir. Jadi ulama kata, kalau dalam rumah malaikat rahmat tak masuk, bagaimana dengan rumah hati kita ni? Rumah hati kita ni kalau dipenuhi dengan gambaran dunia, gambaran makhluk, gambaran duit, gambaran harta, gambaran rumah, gambaran telefon, gambaran masih Allah, bagaimana rahmat Allah, bagaimana cinta Allah, muhabbat Allah akan masuk dalam hati kita. Jadi proses pertama ada takhliyah, mengosongkan hati kita daripada segala gambaran-gambaran, segala taswir masih Allah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud daripada tasawuf, proses takhliyah. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah Taala beli anfusahum wa amwalahum, diri dan harta orang mukmin dengan apa? Dengan gantian syurga Allah Taala. Ajib di sini Allah Taala tak sebut qulubul mu'min. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Tak sebut Inna Allah ashtara minal mu'minin qulubakum. Tak sebut hati-hati mereka, tapi Allah Ta'ala sebut beli diri mereka. Kenapa? Jadi ulama kata sebenarnya hati ini adalah barang wakaf. Allah bagi pinjam kepada kita, wakaf. Dan barang wakaf ni
la yajuz la yuba' wa la yushtara. Tidak boleh dijual dan dibeli. Kenapa? Hati ini milik Allah. Hati ini barang wakaf. Tuan-tuan, hari ini kalau kita sewa rumah, sewa flat, sewa apartment, 1,200 satu bulan. Jadi tanggungjawab membersihkan rumah, flat kita tadi, tanggungjawab owner, tuan rumah, ataupun tanggungjawab penyewa tadi, tuan-tuan. Tuan-tuan jawab, tanggungjawab tuan rumah ke tanggungjawab penyewa? Tak makan malam lagi mana ni? Tanggungjawab penyewa, tenant tu. Kalaulah penyewa tadi dia biarkan rumah dia penuh dengan sampah, penuh dengan segala kotoran, tak sampai sebulan tuan rumah mari cek, dia halau kita. Demikian juga hati ni milik Allah. Kita hanya diberi pinjaman sebentar saja. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mahukan hati kita dibersihkan daripada segala syirik, segala sifat-sifat mazmumah. Allah mahukan hati kita betul bersih sekali. Kalau di Pakistan ada peminta sedekah yang jenis pergi rumah ke rumah, ketuk pintu ke pintu, dia bukan minta duit pun, minta susu. Maka dia bawa bekas untuk diisi susu. Ketuk pintu, assalamualaikum, bagi aku susu, bagi aku susu. Tuan rumah buka pintu, tengok bekas ada tapi penuh dengan tai cicak, penuh dengan kotoran. Tuan rumah kata, aku nak bagi je susu, tapi kamu bersihkanlah dulu susu, bekas susu kamu. Dia tak irau, dia ketuk pintu rumah kedua, bagi aku susu, bagi susu. Tuan rumah buka, tengok, aku nak bagi je susu pada kamu, tapi tengok bekas kamu penuh dengan kotoran. Bagaimana tuan rumah nak bagi susu? Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, bekas hati kita ni Allah Taala mahu saja limpahkan kasih sayang, cinta, muhabbat ke dalam bekas hati kita ni. Namun malangnya hati kita ni dibiarkan dengan najis syirik. Innamal musyrikuna najasun. Najis syirik kepada Allah, najis mazmumah, najis ada cinta masih Allah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah nak melimpahkan, mencurahkan kasih sayang, muhabbat Allah Subhanahu Wa Taala? Maka perlu setiap daripada kita hari ini untuk membersihkan hati kita melalui jalan tarikah tasawuf ini. Di bawah pimpinan seorang mursyid yang akan irsyad, menunjuk kita jalan yang akhirnya akan sampai kepada destinasi kita, al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bila ditanya Maulana Zakaria rahimahullah taala, Syekhul Hadis nawwarallahu markadahu, apakah itu tasawuf? Maka jawab Maulana Zakaria, dia kata tasawuf itu permulaannya adalah innamal a'malu binniyat. Perbetulkan niat kita dulu. Kenapa kita nak bertasawuf? Kenapa kita nak bertarikat? Betulkan niat tu. Ada orang bertarikat, dia nak benda pelik-pelik ni. Dia kata tarikat lepas ni boleh terbang atas langit dah, dia kata. Ada orang bertarikat lepas ni boleh menyelam dalam air dah. Tuan-tuan, ulama kata kalau kamu bertarikat boleh terbang atas udara, kamu tak lebih hebat daripada burung-burung yang berterbangan. Kalau kamu nak bertasawuf, kamu nak menyelam dalam air, kamu tak lebih hebat daripada ikan-ikan. Jadi teropong hati kita, kenapa kita bertarikat? Kenapa kita datang kepada kota sufi hari ini? Semata-mata kita nak bernetwork, ada kawan yang banyak lubang jobnya, kontraknya, kita datang nak jumpa, kita betulkan niat kita atas tujuan apa? Innamal a'malu binniyat wa nihayatuhu, kata Maulana Zakaria, adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah, bahawa kamu beribadat, zikir kamu, semayang kamu, tilawat kamu, muraqabah kamu, musyahadah kamu, ka'annaka tarah, seolah-olah melihat Allah. Disebut ka'annaka, kenapa? Dunia ini Allah Ta'ala tak bagi pun mata yang boleh melihat Allah. Ru'yatullah berlaku di syurga nanti. Moga Allah Ta'ala bagi kita ru'yatullah di syurga bersama-sama. Amin. Ka'annaka tara fa illam takun tara, kalau kita tak dapat kaifiat yang pertama itu, yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala fa innahu yarak, Allah Subhanahu Wa Taala melihat kamu. Ihsan itu adalah destinasi terakhir. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita telah membuat proses takhliyah tadi, kemudian proses tahliyah tadi, bila berlaku proses ini, bila cinta Allah, muhabbat Allah, kasih sayang Allah masuk dalam hati kita, afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillah. Tuan-tuan, ajib satu kisah di zaman Sulaiman alaihissalam, bila mana dia nak dakwah Balqis, ulama tahu kan, ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim kan, mana Balqis telah minta innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim,
Bila dapat utusan surat daripada Sulaiman alaihissalam, maka Balqis telah minta syur pandangan daripada pembesar-pembesar, diberi pelbagai syur dan pandangan. Akhir sekali Balqis kata apa? Qalat innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillah. Sadaqallahul azim. Innal muluka iza dakhalu qaryatan, sesungguhnya raja-raja bila mereka masuk kampung, bandar, satu-satu tempat itu, proses pertama mereka melakukan afsaduha, mereka rosakkan habis segala kelengkapan di bandar tadi. Lapangan terbangnya, bangunannya, tempat awamnya, kemudahannya dihancurkan habis. Itu step pertama. Afsaduha, dan waja'alu 'izzata ahliha azillah, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang muazzaz, VVIP di kawasan tersebut, tukar jadi daripada mulia kepada hina. Kita tengok apa yang berlaku depan mata kita, bagaimana Saddam Hussein bila Amerika masuk telah hancurkan segala dan telah menjadikan Saddam Hussein daripada pemimpin yang mulia masuk dalam penjara. Bagaimana terjadi kepada Muammar Gaddafi. Itu memang adat kebiasaan orang dunia. Maka Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanwi, tuan-tuan, saya belajar Pakistan, maka saya banyak kisah-kisah masyaikh daripada India Pakistan. Minta maaf, orang belajar Mesir mungkin daripada masyaikh Mesir. Maulana Ashraf Ali Thanwi dalam tafsir beliau Bayanul Quran, dia kata, kalaulah di sini innal muluka iza dakhalu qaryatan, dia kata, kalau di tempat al-muluk itu kita letak malikul mulk, raja segala raja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Iza dakhalu qaryatan, kita letak qaryatan di sini, qaryatul qulub, yakni kampung hati. Afsaduha, bila mana raja segala raja, kita tanggung di sini, yakni rahmat raja segala raja, cinta muhabbat raja segala raja. Bila kita buat proses takhliyah, tazkiyah tadi, bila cinta muhabbat raja segala raja telah masuk dalam qaryah, kampung hati kita, afsaduha. Afsaduha makna berlaku revolusi di sini, berlaku satu perkembangan di sini, revolusi berlaku. Waja'alu 'izzata ahliha, maka yang sebelum ini kita nampak dunia berharga, dunia begitu mulia, dunia begitu hormat di depan mata kita, waja'alu 'izzata ahliha azillah, yang mulia sebelum ini akan nampak hina. Dunia akan nampak hina di depan mata kita bila hati kita telah berubah lantaran telah masuknya cinta muhabbat Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Hari ini yang kita nampak dunia hebat, harta benda yang perlu kita kejar. Kenapa terjadi? Kerana masih belum berlaku revolusi dalam hati kita. Kerana kita tidak usaha di hati kita, menyebabkan masuknya cinta dan muhabbat Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Bila masuk cinta muhabbat Allah, seperti mana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bila masuk cinta muhabbat Allah, bila dunia datang di bawah tapak-tapak kaki mereka, mereka menangis. Mereka kata, ujilat lana ad-dunya, dipercepatkan kepada kita dunia. Mereka menangis. Dunia mari di bawah tapak kaki mereka, mereka menangis. Tuan-tuan, terbalik hari ni, kita dunia tak mari, kita menangis. Allah, lama dah dok buat bisnes, lama dah dok buat usaha, sampai ke hari ni bisnes tak jadi-jadi, menangis kita. Sahabat dunia mari, mereka menangis. Itu terbaliknya kita dengan sahabat. Sahabat datang daripada sohbah. Berkat hasil sohbah itu digelar sebagai sahabat. Sahabat ada yang mufti, ada yang da'i, ada yang alim, ada yang pelbagai jenis kategori kepakaran mereka. Tapi gelaran secara mutlaknya Allah Ta'ala gelarkan kepada mereka as-sahabah. Kenapa? Mereka mendamping diri dengan Nabi SAW. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan tentang pembahagian hati. Maka saya nak pergi secara ringkas kerana masa tak berapa banyak. Kita nak pergi kepada marhalah hati ni, ataupun step, level hati ni. Bila mana kita buat dosa demi dosa, maksiat demi maksiat, maka hati ni akan melalui beberapa level dan marhalah. Untuk menjadikan hati itu dia mati, tuan-tuan, dia ada level-level dia. Level pertama, bila mana satu orang itu buat dosa, dia akan melalui level zulmah.
Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut iza aznaba 'abdun nuqita fi qalbihi nuqtatan. Bila mana satu orang hamba itu buat dosa, Allah Taala akan titikkan dalam hati dia satu nuqtah da'wat hitam. Kemudian dia ulang dosa lagi, titik yang sama, titik yang lain akan masuk dalam hati dia lagi dan lagi dan lagi sehingga hati dia jadi hitam, kelam, pekat, gelemak. Zulumah apa? Zulumah hati. Dosa kita buat ulang dan ulang tanpa bertaubat, hati kita akan jadi zulmat pertamanya. Mahalah pertama. Mahalah yang kedua, bila kita betul-betul buat dosa tanpa taubat, akhir sekali dia pergi level pertama, naik pada level yang kedua, hati kita akan jadi apa? Karat. Hati akan mula naik kepada level berkarat. Hati mula berkarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama hazihil qulub tasda'u iza yasda'ul hadidu iza asabahul ma'." Qila ma jila'uha ya Rasulullah? Qala kasratuz tilawatil Quran wa kasratuz zikril maut. Hati ini akan berkarat seperti mana berkaratnya besi bila kena air. Besi tuan-tuan, bila kena air lama-lama dia berkarat. Hati ini juga akan berkarat bila mana kena air dosa, air maksiat. Kena ghaflah, kena maksiat, maka hati akan berkarat. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau besi berkarat tu bolehlah kita pakai autoso ke apa, kain, kalau apa itu kotor kita pakai fek ke beris, tapi hati berkarat. Sahabat mereka tak puas hati, mereka tanya, ya Rasulullah, majilau, apa rawatan bagi hati yang berkarat? Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dua perkara. Pertama, kasratut tilawatil Quran, banyakkan baca Al-Quran. Banyakkan baca Al-Quran. Bagi orang mukmin paling kurang ulama kata 2 kali setahun dia kena usaha untuk khatamkan Al-Quran. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berkata, "Lau taharat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalaulah hati kamu itu suci, bersih, nescaya kamu tidak akan puas daripada membaca Al-Quran. Hari ini kita teropong hati kita. Bila kita baca Quran satu muka, lemari macam Allah beratnya, bila nak habis. Masuk muka surat kedua, Allah lambatnya, bila nak habis. Tapi kalau pegang telefon tu, ada Quran juga dalam tu. Kan? Lepas sejam, 2 jam, lepas 2 jam, 3 jam. Cepat je masa berlalu. Lau taharat qulubukum, kalau hati kamu bersih, maka kamu tidak akan puas daripada membaca Al-Quran. Ibnu Mas'ud kata, hariku bihil qulubukum, gerakkanlah, harakatkanlah hati kamu dengan Al-Quran. Pertama, banyak baca Al-Quran. Yang kedua, kasratuz zikril maut, banyak ingat mati. Ingat mati ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut aksiru zikra hazimil lazzat, perbanyakkan mengingati pemecah kelazatan. Hari ni tuan-tuan yang kita banyak angan-angan nak tambah tu, nak tambah ni, nak buat ni seolah-olah nak hidup 1000 tahun lagi. Kenapa? Kita jarang ingat mati. Sedangkan mati itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pemecah kelazatan. Yang kita duk rasa lazat sedapnya dunia ni kerana kita jarang ingat mati. Kalau satu orang itu buat rutin hari-hari, buat muraqabah maut, sebelum tidur aku ni nak mati, lepas ni aku di tanah, lepas ni mari muka nakir, mari duk soal aku, maka hati kita akan jadi lembut. Imam Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala kata, man zakaral maut faqad ukrima bi salasatin. Siapa yang ingat mati, dia akan diikramkan, dimuliakan dengan 3 perkara. Pertama, ta'jilut taubah. Yang kedua, qina'atul qulub. Dan yang ketiga, nasyatu fil ibadah. Bila banyak ingat mati, pertama je Allah Ta'ala bagi taufik untuk percepatkan taubat. Hari ni kita taubat, tapi kita delay taubat kita, takhirkan taubat kita. Orang yang banyak ingat mati, Allah Ta'ala bagi dia percepatkan taubat. Yang kedua, qina'atul qulub, hati dia rasa cukup, Allah bagi apa, alhamdulillah. Allah bagi dunia banyak ni, alhamdulillah, cukup qinaah. Dan yang ketiga, an-nasyatu fil ibadah, Allah bagi kerajinan dalam ibadah. Hari ni kita duduk malas dalam ibadah kita, dalam sembahyang kita, tilawat kita, kenapa? Kerana kita jarang ingat mati. Man nasiya bil maut, barang siapa melupa man nasiya bil maut, barang siapa melupa mati, faqad ujila bi thalathatin, akan dipercepatkan dengan 3 perkara. Lupa mati, Allah Ta'ala lupakan, akan Allah segerakan dia dengan 3 perkara juga. Pertama,
taubah, dia akan melengah-lengahkan taubat. Yang kedua, tarikul ridha bil kafaf, dia akan meninggalkan untuk redha di atas apa pembahagian rezeki Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan yang ketiganya, takasulu fil ibadah, dia akan malah dalam ibadat. Semayang 2 rakaat sebelum zuhur jadi malah. Semayang pun cara terpaksa je. Lepas zuhur nak tambah lagi 2 rakaat jadi malah. Takasulu fil ibadah. Nak zikir jadi malah, nak baca Quran jadi malah, segala bentuk ibadah jadi malah. Kenapa kita jarang mengingati mati? Jadi 2 perkara ni. Itu manzil yang kedua. Hati akan jadi apa tuan-tuan? Ron, karat. Satu rainul qulub, karat hati. Satu ghainul qulub, bil ghain. 2 minit lagi. 2 minit lagi tuan-tuan. Baru mukadimah rasanya. Tak apa tuan-tuan. Yang penting kita pergi pada khulasah. Kan? Bagaimana kita nak hidupkan kembali hati kita yang mati ni? Satu kali dalam majlis Hasan Basri rahimahullah ta'ala, Hasan Basri lepas habis majlis tadi, ada satu orang datang dekat dia macam ni lebih kurang. Dia kata, Tuan Imam, dia kata, Tuan Imam segarkan saya dengan syurga, takutkan saya dengan neraka, tapi hati saya tidak terkesan. Saya rasa hati saya ni telah tidur. Hasan Basri kata apa? Sebenarnya hatimu tak tidur ni, tapi hatimu ni mati dah. Kalau orang tanya kata mapuh dah hatimu ni, bukan tidur. Kenapa? Kalau orang tidur, kita jerkah dia. Orang duk tidur dalam bayan ni, ada tidur. Bila kita sergah hati yang tidur, kalau aku sergahkan kamu dengan neraka, sergahkan kamu dengan azab kubur, kamu akan jaga. Tapi kamu bila aku sergah dengan neraka, dengan azab kubur, kamu masih tak jaga, makna hati kamu belum tidur. Bukan tidur, malah hati kamu telah mati dah. Jadi tuan-tuan, bila hati dah mati, bila kita mati tak boleh hidup lagi. Tapi hati mati tuan-tuan, ada jalannya. Jalan untuk menghidupkan kembali hati kita. Pertama, an-nadmu at-taubah, penyesalan. Air mata penyesalan. Kita kena menyesal. Pintu pertama satu orang yang kena lalui untuk pergi kepada pintu-pintu seterusnya adalah abbabut taubah, pintu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita kena bertaubat kepada Allah Taala di atas segala kesilapan, dosa-dosa maksiat. Baik kita kata kita ni orang yang tak melakukan dosa-dosa besar, pun ulama kata kena tetap bertaubat di atas dosa-dosa kecil yang kita buat ulang-ulang. Bertaubat di atas dosa kecil. Baik kita kata kita ni tak buat dosa-dosa kecil, wali Allah besar dah, pun tetap kita kena bertaubat di atas was-was syaitan yang mari dalam hati kita, nak buat tu, nak buat ni. Dalam semayang pun dia mari. Kita kena tetap bertaubat. Ya Allah, was-was syaitan yang ada dalam hati aku. Baik kata orang tu, dia kata aku pun was-was tak pernah datang dalam hati aku. Tetap dia kena bertaubat di atas perbuatan amalan ibadah yang dia lakukan, tapi tak cukup syarat, tak cukup hak yang Allah Ta'ala nak daripada ibadah dia, tak dapat sempurnakan. Maka dia kena bertaubat di atas tidak dapat menunaikan hak ibadat itu sendiri. Siapa kita yang kita kata kita telah lulus segala ibadat, ada ikhlas dalamnya, ada kesempurnaan dalamnya, sedangkan Nabi kita junjungan besar Muhammad Mustafa wa Ahmad Mujtaba sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ma'arafna kama haqqa ma'rifatik, ya Allah, aku belum mengenali kamu seperti mana hak aku mengenali kamu, ya Allah. Ma'abadna kama haqqa ibadatik, ya Allah, aku belum beribadat kepada kamu seperti mana hak aku sepatutnya beribadah kepada kamu. Siapa kita tuan-tuan yang kita mendakwa kita dah orang yang hebat, orang wali besar, tak ada dosa, pun tetap kita kena bertaubat di atas kekurangan amalan yang kita lakukan. Jadi pertama, penyesalan, an-nadmu at-taubah, penyesalan itu taubat. Yang kedua, ijtinabul maksiat, kita kena elakkan daripada segala maksiat-maksiat, baik maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati. Hari ni ramai orang dapat jaga mata, dapat jaga tangan, tapi tak dapat jaga hati. Sambil-sambil duduk sorang-sorang dia buat maksiat. Dia duduk flashback balik masa dia muda dulu, di sekolah dulu, di ITM ke, di universiti ke, dia ingat balik. Dia duduk berapa fantasi dalam hati dia. Itu pun buat dosa. Jadi ijtinabul maksiat. Dan yang ketiga, kita kena apa? Kita kena doa pada Allah Ta'ala, khususnya pada waktu tahajud. Kenapa kata Imam Syafi'i, doa pada waktu tahajud seperti mana anak panah yang mana akan kena pada targetnya yang tepat. Yang keempat, kita kena sahabatul ulama,
sahabatus sulha, duduk dalam majlis-majlis para ulama, para wali-wali Allah, para ulama rabbaniyin, duduk dalam majlis mereka, dengar kata-kata hikmah daripada mereka, kerana kata-kata hikmah itu akan menghidupkan kembali seperti mana hujan akan menyegarkan kembali tanah yang gersang. Demikian juga perkataan hikmah yang keluar daripada ulama, hendaklah kita kutip di mana kita berada, dengan itu akan menghidupkan kembali hati kita yang kering, hati kita mati tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan kembali semua hati-hati kita, dan kita akan buat proses takhliyah tadi, tahliyah, dan akhirnya Allah taala bagi tajalli musyahadah. Man kanat bidayatuhu mujahadatan fakanat nihayatuhu musyahadatan. Siapa-siapa yang mula-mula dia bermujahadah, begitu sungguh susah payah dalam zikir dia, ibadah dia, sembahyang dia, fakanat akhiru, maka akhir sekali dia akan dapat musyahadah, ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertamanya bagi taufik pada saya tukang cakap ni, dan keduanya kepada tuan-tuan dan seluruh anak keluarga kita, masyarakat kita, seterusnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya sama-sama kita usaha atas hati kita, supaya kita celik mata yang zahir ini kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala sekeping hati yang bernama qalbun salim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum.